Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ini kita nak cerita sikit tentang pameran kereta Jerman. Selalunya diadakan di Frankfurt, tetapi untuk kali ini telah berpindah ke Munich. Dan hari ini kita akan mulakan dengan apa yang baru dari Mercedes-Benz. Spoiler alert, semuanya kereta elektrik. Setelah berjaya melancarkan model elektrik pertama yang direka khas dalam segmen mewah bergelar EQS yang menduduki kelas limousine bersama produk tradisional S-Class dari Stuttgart, kali ini mereka masuk ke segmen paling penting untuk Mercedes-Benz, iaitu E-Class atau segmen kenderaan eksekutif. Produk ini dirancang untuk pelancaran pertengahan tahun 2022 dan dibina di Bremen untuk pasaran dunia dan Beijing untuk pasaran China. Belum ada berita saat mana ia akan dibina di Thailand untuk pasaran Asia Tenggara. Model ini digelar EQE dan dia berkongsi platform EVA2 dengan EQS dan juga berkongsi gaya reka bentuk dengan model yang lebih besar dengan memaparkan lebihan depan dan belakang yang pendek ataupun short front and rear overhangs. Seperti EQS, model EQE nampaknya juga fokus kepada aerodinamik tapi diberikan sedikit sifat sasa dengan bahu yang lebih besar, yang lebih lebar dan agresif. Jarak ganda kurang 90mm dari EQS pada 3120mm dan kali ini ia tidak menggunakan hatchback, sebaliknya bukaan boot biasa. Reka bentuk kabin juga menggunakan hyperscreen sebagai pilihan mewah dan banyak mengambil inspirasi dari model EQS. Bateri 90kWh ditawarkan dan ini menjanjikan julat pemanduan 660km pada kecekapan tenaga sekitar 19.3 hingga 15.7 kWh per 100km menurut protokol ujian WLTP. Varian prestasi tinggi akan ditawarkan dengan motor 500kW, sementara model asas ditawarkan dengan kuasa 215kW dan daya kilas 530 Nm yang memaju roda belakang. Ia juga dilengkapi dengan sistem steering roda belakang yang mengurangkan jejari pusingan seperti yang ditawarkan dalam model EQS. Seterusnya, Mercedes-Benz juga menayangkan SUV elektrik bernama EQB yang menawarkan 7 tempat duduk sebagai pilihan. Dibina atas platform sama dengan GLB dan ditawarkan dengan dua varian iaitu EQB 300 4MATIC dan EQB 350 4MATIC. Perbezaan utama ialah kuasa motor di mana varian 300 menjana 168kW dan 390Nm daya kilas. Model 350 pula menjana 215kW dan 560Nm daya kilas. Perbezaan kuasa dan torque menghasilkan tempoh percetuan yang berbeza. Dengan model 300 memerlukan 8 saat, manakala model 350 memerlukan hanya 6.2 saat untuk mencecah 100 km sejam. Kedua-dua model diberi bateri dengan kapasiti tenaga 66.5 kWh dan kedua-dua model memerlukan 16.2 kWh untuk bergerak 100 km dan ini menghasilkan julat pemanduan 419 km. Kelajuan maksimum untuk kedua-dua model ialah 160 km sejam. Selain versi 4MATIC, Mercedes juga merancang model pacuan roda depan dan versi julat pemanduan ultra jauh. Seperti model elektrik lain dari Mercedes, ia menggunakan gaya reka bentuk tanpa jeriji. Walaupun ada bentuk seperti jeriji, ia sebenarnya ditutup untuk tujuan aerodinamik. Jambatan cahaya LED dari kiri ke kanan digunakan di bahagian depan dan belakang, selari dengan tema versi elektrik EQ dari Mercedes. Model ini juga dilengkapi sistem pintar untuk membantu perancangan perjalanan, mengambil kira jarak, tahap bateri, lokasi charge dan juga memastikan suhu bateri berada pada tahap optimum sebelum berhenti untuk di-charge. Ini penting kerana pengalaman kami dengan Tesla Model 3 dual motor dan Polestar 2 menunjukkan bahawa suhu bateri memang memberi kesan kepada kadar charge yang boleh diterima oleh bateri. Program ini memberi mereka akses kepada 200,000 pusat charge di Eropah. Model ini akan dibina di Kecskemét, Hungary dan Beijing, China. Satu lagi pengalaman menarik ialah konsep Maybach EQS yang ditayangkan. Model ini dijadualkan untuk pasaran mungkin tahun 2022. SUV mewah ini menawarkan segalanya dari Mercedes-Benz dan menjanjikan anda mempunyai kenderaan yang terbaik boleh dihasilkan oleh Stuttgart. Walaupun nama EQS, kami tak begitu pasti sama ada ia menggunakan platform EV2 ataupun tidak. Nampak macam ia kerana segalanya dalam dan luar nampak macam sama dari segi dimensi dan juga kemasan dalam juga nampak kelihatan sama. Model ini ditawarkan kepada pembeli berduit yang mahukan kemewahan tambahan dari segi kehalusan suasana yang ditawarkan oleh jentera elektrik yang lebih senyap dan tanpa gegaran.
Ni kalau you dah ada SUV paling mewah tapi nak lebih senyap lagi, carilah Maybach GLS ni. Sama macam kalau you dah ada S-Class yang senyap tapi nak cari yang lebih senyap lagi, kena cari Mercedes EQS. Selain dari kecekapan tenaga dan imej hijau, mereka yang memilih Maybach GLS SUV boleh menghiaskan run ini mengikut kehendak sendiri. Biasalah customization lah. Untuk yang mahukan imej lasak, Mercedes-Benz kini menawarkan model G-Wagon ataupun G-Class dengan pacuan elektrik. Kali ini bergelar EQG. Jentera lasak legenda ini dikemas kini semula dengan reka bentuk jeriji elektrik dan beberapa perubahan lain yang menjadikan ia kelihatan lebih mesra. Masih garang tapi taklah cengeng sangat. Sudah tentu model ini akan mengekalkan sistem pacuan semua roda dengan ganda lepasan tinggi yang menjadi ciri penentu G-Class. Konsep ini diberi rim 22 inci yang dicanai sehingga berkilat, di samping mengekalkan reka bentuk kotak yang berasaskan kenderaan tentera. Tak ada maklumat mengenai bateri ataupun sistem pacuan untuk konsep ini. Sementara itu, model EQS yang baru dilancarkan kini diberikan varian AMG yang lebih bertenaga dan tangkas. Varian AMG EQS 53 4MATIC dengan pakej pacuan Dynamic Plus diberikan 560 kW kuasa dan 1020 Nm daya kilas dengan pacuan semua roda. Ini membolehkannya memecut ke 100 km sejam dalam tempoh 3.4 saat dan terus ke kelajuan maksima 220 km sejam. Pakej ini juga datang dengan kesan bunyian untuk mereka yang rindukan bunyi enjin pembakaran. Antara ciri teknikal yang unik ialah saluran penjujukan pada aci motor elektrik dan reka bentuk duri penyejuk untuk motor dan sistem pacuan lain. Kereta ini juga boleh menyerap kuasa yang dihasilkan semasa membrek pada kadar 300 kW. Bateri saiz 107.8 kWh dikekalkan. Jaminan bateri ialah selama 10 tahun atau 250,000 km. Fungsi steering tayar belakang membantu kereta besar ini dikendali dalam ruang yang sempit di samping menambah kestabilan waktu kelajuan tinggi. Tahap kecekapan aerodinamik AMG kurang sikitlah dengan perkali seret ataupun drag coefficient 0.23 berbanding dengan 0.20 untuk kereta asal. Ini kerana ada beberapa perubahan sedikit dilakukan untuk kestabilan kelajuan tinggi, termasuk spoiler belakang dan depan. Akhir sekali ialah kereta konsep Vision AVTR ataupun Avatar yang tiada steering dan tiada sebarang butang kawalan. Katanya kereta ini akan membaca gelombang otak. Penumpang perlu memakai satu alat di kepala yang boleh menghantar permintaan ke kereta. Kalau korang risau Tesla buang switch wiper dan pemilih gear, Vision AVTR ni akan bagi korang mimpi ngeri. Selamat datang ke masa depan. By the way, aku okey saja dengan kereta yang boleh pandu sendiri. Okey, sampai situ je video kita kali ini. Kalau suka, tekan butang like dan kalau boleh kongsi dengan kawan-kawan, bantu kita dengan subscribe dan juga tekan butang loceng supaya dapat makluman bila kita mau naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.